Fadilat tabligh. Bab keempat, memuliakan orang Islam. Kepentingan memuliakan orang Islam. Dalam bab ini saya ingin menarik perhatian para pendakwah kepada satu perkara khusus yang sangat penting. Biasanya dalam berdakwah, di samping mendapat manfaat, mudarat juga akan terhasil kerana kecuaian kita. Walaupun kecuaian itu kecil, oleh kerana itu kita sangat perlu berhati-hati dalam segala segi. Disebabkan dorongan semangat yang kuat dalam berdakwah, ramai orang sanggup mendedahkan keaiban seseorang Islam yang lain. Sedangkan maruah seorang Islam adalah suatu perkara yang sangat mulia dan berharga. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menutup keaiban saudara Islamnya, Allah Ta'ala akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Di tempat yang lain Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang mendedahkan keaiban saudaranya yang Islam, Allah Ta'ala akan mendedahkan keaibannya sehingga dia akan dimalukan di dalam rumahnya sendiri. Ringkasnya, terdapat banyak riwayat yang mempunyai maksud yang sama dengan hadis di atas. Oleh itu, para pendakwah sangat perlu menyembunyikan keaiban seseorang, dan yang lebih penting daripada itu ialah menjaga maruahnya. Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa yang tidak menolong saudara Islamnya ketika maruahnya dijatuhkan dan dihina, maka Allah Ta'ala tidak akan menghiraukannya ketika dia memerlukan pertolongan. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, riba yang paling buruk ialah mencemar maruah seseorang Islam. Demikian juga terdapat kenyataan dalam banyak hadis yang memberi sekeras-keras amaran terhadap perbuatan mencemar kehormatan seorang Islam. Oleh kerana itu, sangatlah penting para pendakwa mengambil berat semasa usaha nahi anil munkar, supaya kita tidak mendedahkan keaiban seseorang Islam. Mana-mana kemungkaran yang dilakukan secara sembunyi hendaklah dicegah secara sembunyi, dan yang dibuat secara terang-terangan seharusnya dicegah secara terang-terangan. Di samping itu, semasa mencegah kemungkaran, maruah dan kehormatannya mesti dijaga sedaya mungkin. Sekiranya tidak, tepatlah kata orang, pahala hilang, dosa pula yang dapat. Kesimpulannya, setiap kemungkaran perlu dicegah kerana amaran keras telah dinyatakan sebelum ini tentang hal ini. Namun, semasa mencegah kemungkaran, sangat-sangat penting dijaga sedaya mungkin akan maruah seseorang Islam. Apabila maksiat itu dilakukan secara terang-terangan, maka tanpa ragu-ragu cegahlah maksiat tersebut secara terang-terangan. Tetapi mana-mana kemungkaran yang tidak dihebohkan oleh pelakunya sendiri, maka cegahlah kemungkaran itu dengan satu cara yang baik, agar tidak ada satu keadaan pun yang boleh menyebabkan berita kemungkaran itu tersebar melalui perantaraan kita. Antara adab berdakwah adalah bercakap dengan lemah lembut. Apabila seorang pendakwa telah terkasar bahasa ketika menasihati Khalifah Ma'mun ar-Rashid, beliau telah berkata, berlemah lembutlah terhadap saya, kerana apabila Allah Ta'ala menghantar orang yang lebih baik daripada kamu, iaitu Nabi Musa AS, dan Nabi Harun AS kepada orang yang lebih buruk daripada saya, iaitu Fir'aun, maka Allah Ta'ala telah berfirman, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ تَخْشَى. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, supaya dia sedar atau berasa takut. Surah Taha ayat 44. Seorang pemuda telah menemui Rasulullah SAW dan memohon, izinkanlah saya melakukan zina. Para sahabat radhiyallahu anhu tidak dapat bersabar lalu memarahinya.
Nabi SAW berkata kepada pemuda itu, hampirlah ke sini. Kemudian baginda SAW bersabda, adakah kamu ingin orang berzina dengan ibumu? Jawabnya, tidak sekali-kali. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya tebusan Tuhan. Lalu baginda SAW bersabda, demikian juga orang lain pun tidak ingin perkara tersebut berlaku kepada ibunya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, adakah kamu suka anak perempuanmu dizina? Dia menjawab dengan jawapan yang sama. Lalu baginda SAW bersabda, demikian juga orang lain pun tidak ingin perbuatan itu dilakukan terhadap anak perempuan mereka. Seterusnya Nabi SAW bertanya soalan yang serupa terhadap saudaranya yang perempuan dan ibu saudaranya. Bagi setiap soalan itu, dia menjawab, tidak. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya tebusan Tuhan. Lalu baginda SAW meletakkan tangannya yang mulia di atas dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunkanlah dosanya, dan peliharalah kemaluannya daripada maksiat. Perawi berkata bahawa selepas peristiwa itu, tiada sesuatu yang lebih dibenci oleh pemuda tersebut daripada zina. Kesimpulannya ialah kita hendaklah berusaha untuk memperbaiki orang lain melalui pengubatan, berdoa, memberi nasihat dan berlemah lembut. Dengan membayangkan sekiranya saya berada di tempatnya, bagaimana cara yang saya suka dinasihati oleh orang lain. Jadi insyaAllah tuan-tuan, apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar, kita amal dan sampaikan kepada saudara kita yang tidak ada dalam majlis ini insyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.